Maka kalau ditanya kepada kita, apakah maksud definisi akidah yang sahih? Adakah cukup sekadar saya ikut akidah sahih, mengatakan Tuhan di langit, akidah saya sahih, tetapi jalan hidup saya tidak ikut sunnah Nabi, saya mengikuti hawa nafsu, saya bersukaria di dunia ini seolah-olah saya tidak ingin mati? Kita lihat Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, meninggal dunia pada tahun 256 Hijrah. Ketika beliau berada di Naisabur, beliau difitnah oleh Imam Az-Zuhaili, salah seorang guru kepada Imam Muslim, yang menuduh Imam Al-Bukhari bermazhab dengan mazhab, mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ia sering terjadi, tuan-tuan. Sebagaimana kata Yahya bin Qattan, ahli ilmu lebih cemburu daripada singa jantan di dalam kandangnya. Dalam satu kandang tak boleh ada dua singa jantan. Kalau ada, mereka bergaduh. Kata Yahya bin Qattan, sesungguhnya ulama-ulama dan ahli ilmu lebih cemburu daripada singa jantan. Dalam riwayat yang lain daripada Lais bin Sa'ad, para ulama ini saling dengki mendengki antara satu sama lain, lebih teruk daripada kambing jantan di dalam kandang. Kenapa mereka menyebut demikian? Kerana para ulama, para ahli ilmu, dia ada anak murid dan ada atba', ada pengikut. Dia tidak suka kalau anak murid dia pergi ikut tok guru yang lain, meninggalkan dia, dia tak suka. Berlaku di Naisabur, apabila murid-murid Imam Az-Zuhaili berpindah majlis, mendatangi majlis Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, termasuk Imam Muslim bin Hajjaj yang meninggal dunia pada tahun 261 Hijrah. Pada asalnya dia murid Imam Az-Zuhaili, atau dibaca dengan Imam Az-Zuhli di baris kasrah. Dia murid Imam Az-Zuhli. Kemudian apabila datang Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dia berpindah majlis pergi ikut Imam Al-Bukhari. Maka cemburu Imam Az-Zuhli, dan apabila timbul peluang, maka dia memfitnah Imam Al-Bukhari. Maka akibat difitnah dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk, orang ramai menuduh Imam Al-Bukhari sebagai pembawa bid'ah. Imam Al-Bukhari diusir daripada Naisabur dan dia kembali ke kampung halamannya di Bukhara. Apabila beliau sampai di Bukhara, Allah menguji Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, pengarang hadis, pengarang kitab hadis yang terbesar, Sahih Al-Bukhari. Allah menguji beliau dengan Amir Bukhara. Pemerintah Bukhara menulis surat kepada Imam Al-Bukhari, mengarahkan beliau datang ke istana, mengajarkan kitab tarikh dan kitab sahih. Kata Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala, wallahi, demi Allah, aku tidak akan menghinakan ilmu dan aku tidak akan menghinakan hadis-hadis Nabi dengan membawa kitab hadis ke pintu-pintu istana. Kalau Amir ingin mempelajari hadis, Amir boleh datang ke masjid tempat aku mengajar. Perkataan itu menyebabkan Amir Bukhara menjadi marah. Gubernur Bukhara menjadi marah kepada Al-Bukhari, mengusir beliau daripada Bukhara. Imam Bukhari kemudiannya keluar daripada Bukhara menuju ke Samarkand. Dan pada bulan Syawal, pada 1 Syawal atau malam hari raya, apabila beliau sampai di Samarkand, beliau jatuh sakit dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijrah. Meninggalnya Imam Al-Bukhari diusir daripada Naisabur dan daripada kampung halamannya sendiri di Bukhara. Meninggalnya Imam Al-Bukhari dengan tidak ada harta dan kekayaan, meninggal dalam buangan. Al-Imam Abu Hanifah, pemilik akidah yang disebut sebagai kitab Fiqhul Akbar,
Nu'man bin Sabit, beliau berselisih dengan pemerintah Abbasiyah pada zamannya. Al-Imam Nu'man bin Sabit Abi Hanifah meninggal pada tahun 150 Hijrah di dalam penjara kerana diracun. Apabila fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah tidak disukai oleh pemerintah dan beliau tidak berdiam diri daripada mengatakan kebenaran, Allah mengujinya dengan penjara dan akhirnya dibunuh dengan memakan racun. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang disegani dan dijadikan contoh oleh ramai para pemuda dan pemudi Islam, seorang khalifah yang adil, meninggal dunia pada tahun 101 Hijrah. Ketika mana beliau diracun, Allah memberikan firasat kepada beliau untuk mengetahui siapa yang racun dia. Seorang lelaki daripada Parsi dihadapkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz dan bertanya Umar bin Abdul Aziz kepada pembantunya, "Kamukah yang meracun aku?" Kata pembantunya, "Benar. Aku yang telah meracun kamu dengan upah 2000 dirham. Dengan upah 2000 dirham, dia telah meracun seorang khalifah yang paling adil pada zaman dia." Maka kata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, "Aku maafkan kamu. Aku maafkan kamu dengan syarat engkau pulangkan semula kepada aku 2000 dirham. Pulang balik duit tu. Kerana kamu tidak halal ambil duit tu." Maka diambil duit 2000 dirham, dimasukkan semula dalam Baitul Mal dan dipesan kepada orang yang telah meracun dia supaya melarikan diri, takut dibunuh oleh orang yang mengumpah dia. Hampir lari jauh, nanti orang bunuh. Dan dia mengampunkan orang yang telah meracun dia. Dan kemudian dia berpesan kepada kaum kerabat dia bahawa sesungguhnya dia memaafkan orang yang telah meracun dia, dan sesungguhnya dia bergembira kepada Allah kerana dia telah melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah. Tidak disebut dalam kitab tarikh oleh Imam Ibnu Asakir, Tarikh Madinatul Dimashq, adakah Umar bin Abdul Aziz mengatakan Tuhan di langit atau Tuhan tidak bertempat. Tak disebut dalam tarikh Ibnu Asakir. Tapi disebut dalam tarikh Ibnu Asakir bahawa di dalam sejarah Umar bin Abdul Aziz berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikut kefahaman salaf, yang menyebabkan beliau begitu seorang berhati-hati dan amanah terhadap menguruskan harta rakyat.